السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, hadis yang terakhir di dalam membicarakan tentang bab berhubung dengan masjid ataupun babul masajid ialah hadis berhubung dengan tahiyatul masjid, di mana Al-Hafidh Al-Imam Ibn Hajar Al-Asqalani di dalam Bulughul Maram ini memasukkan hadis daripada Abi Qatadah radhiyallahu anhu. Dan Abu Qatadah telah kita perkenalkan tentang latar beliau di dalam kuliah-kuliah yang lepas. An Abi Qatadah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza dakhala ahadukumul masjida fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Muttafaqun alaih. Daripada Abi Qatadah katanya qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza dakhala ahadukumul masjida, apabila seseorang kamu masuk masjid, yakni masuk ke dalam masjid. Di dalam bahasa Arab ni dia sebut idza ni dia panggil syartiyah, yakni dia syarat. Kalau macam ni, kalau macam ni kau hendaklah buat macam ni. Dia syarat. Huruf tu syarat, memberi isyarat, meletakkan syarat, bukan isyarat isyarah tu. Syart menjadi syarat. Kalau kau datang, kau kena bawa. Kalau kau tak datang, kau kena maklumkan. Tu kalau tu syarat, meletakkan syarat. Idza dakhala ahadukumul masjida, apabila seseorang kamu masuk masjid, syarat. Nabi kata fala yajlis. Jawabnya apa? Fala yajlis, yakni jangan dia duduk. Nabi larang hatta yusalliya raka'atain, sehingga dia salat 2 rakaat. Sehingga dia salat 2 rakaat. Yakni siapa saja masuk di dalam masjid tak boleh duduk sehingga dia salat 2 rakaat. Para ulama semua mereka, hadis ini riwayat Al-Bukhari dan Muslim dan juga ashabus sunan yang lain. Dan kita kena tahu hadis ni kita sebut riwayat Al-Bukhari dan Muslim kerana kita datang selepas Bukhari dan Muslim mengumpulkan sahih Bukhari dan Muslim. Imam Ahmad dia tak ada Bukhari dan Muslim, dia sebelum tu lagi. Ahmad guru kepada Al-Bukhari. Imam Syafi'i rahimahullah dia tak ada sahih Bukhari. Yang ada zaman dia Muwatta Malik, dan juga hadis-hadis yang mereka sendiri kumpulkan. Mereka kata. Demikian juga imam-imam Abu Hanifah, Imam Malik, Bukhari dan Muslim selepas mereka.
Jadi mereka ambil hadis mana? Hadis mereka ialah melalui jalur mereka sendiri, yang mana mereka mendengar melalui rawi-rawi yang mereka ambil. Sebab itu ada musnad mereka sendiri. Kalau kita lihat Imam Syafi'i, bila dia sebut dalam ataupun kitab dia yang lain, dia akan sebut haddatsani, haddatsana, maksudnya apa yang mana riwayat-riwayat yang dia sendiri ambil. Kerana mereka sebelum daripada Al-Bukhari, sebelum daripada Muslim. Ulama-ulama ataupun para fuqaha, mereka semua tahu tentang hadis ni. Mereka tahu hadis ni. Cumanya mereka berbeza pendapat. Perkataan Nabi SAW di dalam hadis ni, fala yajlis, larangan Nabi, jangan dia duduk. Larangan ini larangan haram ke larangan sekadar makruh? Di situ mula berlaku khilaf di kalangan para ulama fuqaha. Saya sebutkan hal ini untuk menjadikan tuan-tuan faham bahawasanya ulama-ulama apabila mereka berbeza pendapat, bukan semestinya mereka tidak menemui hadis itu. Mereka menemui hadis itu, tetapi mereka berbeza di dalam menafsirkan ataupun di dalam mengandaikan larangan ataupun suruhan yang ada di dalam hadis. Majoriti para ulama, mereka melihat larangan ini di peringkat makruh, yakni kalau siapa duduk makruh. Dan di kalangan ulama melihat sesiapa yang duduk haram. Siapa yang duduk tidak salat haram. Di atas beberapa andaian yang nanti saya akan sebut kenapa mereka berbeza andaian. Golongan yang menyatakan makruh, mereka kata kerana ada riwayat orang masuk dalam masjid, langkah-langkah kepala orang, Nabi kata ijlis faqad azait, duduk, kau telah menyakitkan orang lain. Nabi suruh terus dia duduk. Dan ada juga hadis-hadis di mana melarang kita solat pada waktu-waktu tertentu. Jadi kita nak masuk, kalau mesti nak kena solat setiap kali masuk waktu, macam mana masjid, macam mana time waktu yang tak boleh solat? Andaian mereka. Andaian golongan yang kata wajib. Mereka kata kerana asal apabila Nabi SAW suruh, wajib asal. Kena ada bukti yang selain daripada itu. Dan antara alasan mereka yang kata wajib, tengok hadis satu hadis berbeza para ulama. Kerana ada hadis yang lain, antaranya hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Sulaik Al-Ghadafani, dia masuk ke dalam masjid pada hari Jumaat, Yaumal Jumaah, pada hari Jumaat. Fajalas, kemudian dia duduk. Masuk dia duduk. Masuk Nabi, dia masuk dah Ja'a Sulaik Al-Ghadafani Yaumal Jumaah wa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtub. Sulaik datang pada hari Jumaat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang berkhutbah. Fajalas, dia duduk. Bila dia duduk, Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, "Ya Sulaik, farka' raka'atain." Wahai Sulaik, salat 2 rakaat.
Wa tajawaz fihima, dan bersegera. Jangan cepat-cepat solat tu. Kemudian Nabi kata, idza jaa ahadukum yaumal jum'ah wal imamu yakhtub falyarka' rak'atain wal tajawaz fihima. Bila kamu datang pada hari Jumaat, imam sedang berkhutbah, kamu rokok 2 rakaat, yakni kamu semayang 2 rakaat, dan kamu segerakan solat kamu. Kata mereka, khutbah Nabi ni penting, masuk dengan khutbah penting. Masa khutbah ni cakap pun tak boleh, tapi Nabi yang duduk atas mimbar suruh orang yang masuk tu bangkit solat. Ini menunjukkan ia satu kewajipan. Dan khatib terpotong khutbah dia bercakap dengan orang tu. Kalau ia sebagai kadar perkara yang buat kemudian ni Hafiz, kemudian kalau ia sekadar suatu perkara yang sekadar makruh sahaja, tentu Nabi SAW tak potong khutbah dia. Dan semayang tu penting, khutbah pun penting. Nabi suruh semayang. Nabi kata fali yatajawaz fihima wal tajawaz fihima, segerakannya. Maksud semayang bagi ambil syaratnya semayang, seolah-olah macam itulah, jangan sampai tak semayang duduk. Jadi hadis-hadis ini bagi mereka menunjukkan wajib siapa yang masuk dalam masjid menunaikan salat 2 rakaat. Maka khilaf para ulama di dalam masalah ni. Okey, tengok satu hadis berbeza pandangan. Semua setuju Nabi suruh, tapi suruh di kadar apa? Cuma kalau kita nak selamat, kalau kita duduk makruh. Tuan-tuan yang main macam kut ni makruh di sisi sebahagian ulama, sebahagian besar ulama. Sebahagian ulama mengharamkan duduk. Kesimpulannya, masuk masjid jangan duduk, melainkan solat 2 rakaat. Solat 2 rakaat. Dan solat 2 rakaat ini merangkumi semualah. Ada orang kata kalau Masjidil Haram tak ada tahiyatul masjid, hanya tawaf saja. Tak. Masjid Alwi pun ada tahiyatul masjid, tentulah Masjidil Haram ada tahiyatul masjid. Habis tawaf ila tahiyah kepada Baitullah, Kaabah. Mana tahiyatul masjid dia? Mereka tawaf, mereka salat 2 rakaat, baru mereka duduk. Melainkan apabila kita datang, imam sudah nak salat fardu, maka kita ikut sembahyang fardu. Dengan itu maka kita tertunai maksud bahawa kita tak duduk, melainkan kita salat dulu. Itu para ulama di kalangan mereka menyebut, apa yang Nabi mau, jangan duduk di masjid. Masjid tempat sujud ni jangan duduk, melainkan solat dulu. Kalau orang tu mari, dia solat duha 2 rakaat, tertunai maksud dia. Kalau dia mari, dia solat hajat ke apa 2 rakaat, tertunai maksud dia. Yang ni dia tak duduk, melainkan dia solat 2 rakaat. Timbul perbincangan di kalangan para ulama. Di sana ada hadis-hadis Nabi SAW yang mana baginda larang kita semayang pada waktu-waktu tertentu selepas solat subuh umpamanya.
sehingga syuruk. Semasa matahari di kabadis sama, di tengah kemuncak umpamanya, semasa selepas solat asar, semasa matahari akan tenggelam umpamanya, semua waktu-waktu ini Nabi SAW larang. Habis kalau kita masuk ke masjid, contohnya tuan-tuan masuk masjid sebelum maghrib, waktu itu ialah waktu dilarang. Bolehkah kita salat tahiyatul masjid? Ataupun kita kena berdiri tunggu bang 10 minit ke sampai habis kalau kita masuk awal sehingga masuk maghrib umpamanya. Kita mai ke masjid ketika matahari tengah kemuncak, masuk mai Bukit 12 terpacak tu, waktu larang. Bolehkah kita tahiyatul masjid? Nabi kata, bila idza dakhala ahadukumul masjid fala yajlis hatta yusalliya raka'atain. Jangan duduk. Habis nak buat macam mana? Duduk tak boleh, berdiri. Ke boleh salat? Tengok, sekali lagi para ulama berkhilaf pendapat. Sekarang ada dua, saya nak tunjuk tuan-tuan exercise hukum hakam, bagaimana hukum dikeluarkan. Hadis-hadis larangan solat pada waktu ini, waktu-waktu yang dilarang tadi. Hadis sebelah lagi ialah hadis yang menyuruh masuk masjid jangan duduk melainkan solat 2 rakaat. Bagaimana apabila bertembung kita masuk masjid pada waktu yang dilarang hadis-hadis tadi? Nak pakai hadis larang ke nak pakai hadis suruh sembahyang? Yang mana satu tuan-tuan? Semayang ke jangan? Semayang ke jangan? Nak pakai hadis larang ke masa ni? Nak pakai hadis suruh? Orang kata Al-Imam Ibn Hazmin Al-Andalusi, salah satu cerita wallahu alam, kata dia masuk masjid, dia duduk tak solat 2 rakaat masa sebelum dia jadi imam, sebelum dia belajar agama. Untuk apa masuk masjid tak solat? Solat 2 rakaat mungkin, solat 2 rakaat. Time lain dia masuk masjid waktu yang dilarang, dia solat 2 rakaat. Orang kata, "Weh, kau boleh solat waktu ni?" Hari tu masuk orang suruh solat, kali masuk orang larang pula. Tak boleh jadi, aku nak kena pergi mengaji agama ni kata. Sekarang macam tu. Macam mana? Ada hadis larang, ada hadis suruh. Kita masuk time tu dua-dua ada kat kita. Masuk main masjid sekarang ni maghrib 7:30 kata. Kita masuk main 7:20. Dua-dua hadis. Masuk masjid solat 2 rakaat. Pun kena kat kita, jangan solat sebelum ketika matahari sedang tenggelam, ghurubus syam pun ada. Yang mana satu kita nak apply? Tuan-tuan, bila berlaku hal-hal yang seperti inilah menyebabkan berlakunya khilaf di kalangan para ulama. Khilaf kalangan ulama. Majoriti ni mazhab Hanafi, mazhab Malik dan juga sebahagian qaul di dalam mazhab Imam Ahmad bin Hanbal. Mereka kata tidak boleh salat, tunggu sehingga habis waktu larangan, barulah kita salat.
pendapat mereka. Jadi tinggal mazhab apa lagi belum? Ha? Tuan-tuan dengar lah saya duduk ceramah ni. Ha? Tinggal mazhab apa lagi? Tinggal mazhab Syafi'i. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, Nasirus Sunnah, pembela sunnah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah, dalam mazhabnya dia kata semayang. Tengok cara fikir. Sebab dia kata hadis-hadis yang melarang itu adalah hadis-hadis umum. Hadis yang menyatakan masuk masjid salat ni ialah hadis khusus, hadis yang di mana perkara ini solat-solat yang mempunyai sebab, solat-solat yang mempunyai zawatul asbab, semayang yang mempunyai sebab. Semayang punya sebab ni, semayang kerana ada sebab. Misalnya semayang sunat wudu, kita wudu baru kita solat, ada sebab. Semayang apa dah, gerhana, ada sebab. Tak ada gerhana kita tak sembahyang. Ha? Sembahyang solat sunatul ihram, bagi pandangan yang menyatakan ada sunat ihram. Lepas kita ihram, nak ihram tu kita masuk ihram, sembahyang 2 rakaat. Bagi pandangan yang menyatakan ada, itu termasuk di dalam solat sunat yang ada sebab. Sembahyang 2 rakaat selepas tawaf, ada sebab. Kata Imam Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, salat yang zawatul asbab, sembahyang yang ada sebab-sebab ni, dia tak termasuk dalam larangan ni. Larangan itu bersifat umum, merangkumi sembahyang-sembahyang yang mana tak ada sebab. Sembahyang sunat, sembahyang istikharah, sembahyang-sembahyang ni yang boleh ditangguhkan, yang boleh dibuat waktu lain. Dia tak terikat dengan kejadian tu. Dia tak terikat dengan kejadian. Sembahyang hajat, sembahyang sunat mutlak, yang ni tak terikat dengan kejadian, maka sembahyang ni tak boleh pada waktu-waktu yang dilarang ni. Adapun solat yang ada sebab, diboleh kerana ini mengkhususkan yang umum. Saya nak bagi tuan-tuan faham contoh. Kita kata apa yang ada dalam rumah ni semuanya kau boleh makan. Kemudian kita bagi tahu engkau tak boleh makan sekian makanan. Kita bagi senarai. Orang tu heran, tadi hang kata semua boleh makan, tadi ada 5-6 benda kata tak boleh makan. Kita akan faham larangan hak izinan awal itu ialah keizinan umum, yang kedua itu ialah perintah khas. Ataupun dia kata semua kau boleh makan, lepas tu dia buat larangan selepas daripada pukul 5 sampai pukul 6 jangan siapa makan. Tadi kata bila-bila apa boleh makan. Kita kata bila bertembung dua, yang ni mengkhususkan perintah yang umum. Tuan-tuan faham maksud saya? Faham ni? Bila ada dua perintah, kita tengok, oh yang ni spesifik. Dia kata dalam rumah ni kau nak pergi mana apilah. Lepas tu dia habaq pula, ni bilik ni jangan nak masuk kemarin kata semua boleh, ni kata tak boleh pula. Kita faham semua boleh, arahan yang satu tu khusus, pengecualian. Ini cara fikir dalam mazhab Syafi'i di dalam isu ni. Jumhur pula dia fikir macam mana? Depa fikir macam mana? Depa kata perintah supaya solat tahiyatul masjid atau solat yang ada sebab, ni jumhur ni dia kata solat yang ada sebab ni, perintah solat yang ada sebab ni ialah perintah umum.
Maksud ini anytime kamu orang kena buat ni bila ada kaitan sebab. Adapun larangan waktu semayang tu lepas sebelum masuk maghrib, lepas asar, ini khusus. Dia terbalik. Kalau nu kata, tuan-tuan faham tak? Yang ni khusus. Maksudnya perintah suruh tu dikecualikan pada waktu-waktu yang dilarang. Mazhab Syafi'i dia kata perintah larangan itu umum, dikecualikan pada sebab-sebab tadi. Jumhur kata apa? Perintah solat tu, tahiyatul masjid tu umum, dikecualikan pada waktu-waktu yang dilarang. Tuan-tuan, dia terbalik. Maka berlakulah khilaf di dalam mazhab antara jumhur dan mazhab al-Imam Syafi'i. Tuan-tuan mazhab apa? Tuan-tuan di sini mazhab apa? Orang tengok, dia tengok rakaman. Orang Perlis mungkin kebanyakan dalam hal ini bermazhab Syafi'i. Tidak ada kaul untuk orang yang kata mereka tak ada amal. Tidak ada orang yang tidak ada mazhab sebenarnya. Apa saja yang dia amalkan memang ada mazhab. Memang ada mazhab. Mazhab jumhur di atas kaul itu, mereka menyatakan bahawasanya sembahyang ni waktu yang dilarang tak boleh solat, tak kira lah, kecuali solat tawaf. Kecuali solat 2 rakaat tawaf. Dalam Abu Hanifah 2 rakaat tawaf pun tak. Semua tak boleh. Mazhab Syafi'i tak boleh tu kalau tak ada sebab. Ada sebab boleh. Dan kaul dalam mazhab Syafi'i itu ditarjihkan termasuk oleh Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan juga kaul di dalam mazhab Ahmad. Tuan-tuan tengok, dalam kes ini mazhab Syafi'i minoriti. Mazhab jumhur kata tak boleh. Tapi dalam kes ni kita semua pakai, kebanyakan orang pakai mazhab Syafi'i walaupun minoriti. Ada bab yang Syafi'i majoriti, ada bab yang dia minoriti. Cuma apa yang kita pelajari daripada apa yang saya sebut, seperti mana kuliah-kuliah yang sebelum ni, kita mempelajari bagaimana para ulama berbeza pendapat di atas nas yang kedua-dua pihak tahu, tetapi bagaimana nak memahaminya. Inilah yang kita namakan khilaf. Khilaf yang mu'tabar, bukan khilaf hu tu. Ini khilaf yang mu'tabar. Bagi khilaf yang mu'tabar, kita tidak takhtikan, kita tak kata hang salah, qaul hang sesat. No. Orang ini masalah fiqh. Masalah fiqh. Sebab itu orang yang kadang-kadang dia kritik, yang dia Perlis, dia kena baca fatwa-fatwa kita dia Perlis. Hatta masalah qunut umpamanya, kita tak pernah kata dia satu qaul dia sesat ke dia, kerana qunut adalah membawa qaul daripada Imam Syafi'i, imam mazhab yang besar. Cuma tak diamalkan di negeri ini, diamalkan di tempat lain. Imam Malik dia qunut sebelum rokok, Imam Syafi'i selepas rokok. Imam Hanafi tak ada qunut, yakni qunut subuh saya maksudkan. Imam Hanbali tak ada qunut dalam mazhab. Kalau orang qunut pun bermazhab, yang tak qunut pun bermazhab. Yang kata tak qunut tak mazhab, dia tak tahu apa itu mazhab. Kerana mazhab, kesemuanya itu mazhab. Sebab itu kita menghalusi masalah-masalah yang seperti ini. Dan kemudian tuan-tuan tengok, kita baru hari raya umpamanya, khatib-khatib dia tengok di Perlis ni khutbah tu dia buat 2. Satu, siapa nak khutbah 1 pun boleh, siapa nak khutbah 2 pun boleh. Perbincangan bab khutbah 1, 2 ni sebelum saya lagi, zaman dulu, zaman Allahyarham Profesor Dr. Harun Din dalam
jawatan kuasa fatwa lagi. Sebahagian kata 1, sebahagian kata 2. Ketika itu Duli Yang Maha Mulia Tuanku Raja Tuanku Putra putuskan tak apa, dua-dua boleh. Dia bila khilaf, raja pemerintah boleh buat keputusan dalam fiqh ni lah, pasal dua-dua. Kemudian berlaku amalan satu khutbah, kemudian saya mari saya buat kembalikan dua-dua. Bukan saya kata hak sebelum, bagi dua-dua. Siapa nak khutbah 1 pun boleh, khutbah 2 pun boleh. Khutbah 2 telah berlaku sebagai amalan umat Islam sejak dulu. Walaupun mungkin dari segi dalilnya tidaklah begitu kuat, tetapi telah berlaku amalan sejak Al-Imam Syafi'i keluarkan, sebelum imam-imam pada generasi salaf yang awal. Bila ia berlaku amal yang seperti itu, kita tidak mendhaifkan ataupun tidak menolaknya mentah-mentah, boleh amalkan. Takbir raya umpamanya, memang dari segi sanad dan seumpamanya 2, Allahu Akbar 2, kuat dari segi sanad. Tapi telah berlaku amal di kalangan para sahabat, takbir yang berbagai-bagai, maka 3 pun boleh, 2 pun boleh. Demikian suratul Kahf. Sebahagian para ulama mendhaifkan hadis baca suratul Kahf pada hari Jumaat. Dhaif mereka kata, di atas masalah yang dulu saya pernah sebut dalam perbincangan sanad suratul Kahf. Tetapi seperti mana kata Al-Imam Ibn Taymiyah, Al-Imam Syafi'i rahimahullah, yang lebih alim lebih dahulu pada Ibn Taymiyah, menyebut dalam Al-Um, benda tu berlaku di kalangan umat Islam sejak dulu baca suratul Kahf pada hari Jumaat, sejak generasi awal. Dan sukar dipahami, melainkan benda ini diambil daripada generasi demi generasi salaf. Hatta solat tarawih 20 rakaat. Masa saya datang mufti yang pertama dulu, antara benda yang saya keluarkan masa tu boleh 20 rakaat. Bukan dia pelih ni tak boleh, tapi dia tak terbiasa. Nak 8 tak apa. Ada qaul para ulama yang menyebut 8. Tapi 20 telah berlaku generasi demi generasi. Kenapa nak buat 20? Boleh buat. Cumanya kalau orang dah masyarakat sekarang, dia kalau buat 20, yang tinggal pun 8 juga. Lebih baiklah kita buat 8 yang mana baca tertib. Tapi untuk kata 20 ni tak berlaku, dah 20 telah berlaku dalam sejarah orang Islam sejak daripada awal. Dan mazhab Malik sampai 36 berbeza-beza pendapat. Telah berlaku amalan umat Islam dalam hal yang seperti itu. Sama juga orang tanya saya tentang Yasin yang dibaca kepada orang yang hampir mati. Ulama-ulama hadis mendhaifkan hadis itu, seperti mana yang pernah saya sebut. Tapi mereka menyebut hatta dalam Kashful Khafa dan seumpamanya, hatta Ibn Taymiyah rahimahullah, telah berlaku amalan di kalangan salaf membacanya. Mungkin dari segi teknikal sanad yang tidak kuat, tapi amalan yang dinukilkan daripada generasi demi generasi kan telah berlalu, yang bermula daripada generasi zaman awal para sahabat dan juga selepas dari itu. Maka semua hal ini apabila berlaku dalam fiqh, dia ada tasamuh, ada tolak ansur. Negeri seperti kita berhak mentarjihkan qaul yang dipilih di dalam pentadbiran. Pergi ke Kedah, pergi ke Selangor, mereka kunut semasa subuh. Dan kita tuan-tuan dengar kuliah di Perlis ni, sejak dulu kita bagi tahu kalau imam kunut, hendaklah kita pun kunut. Innama ju'ila al-imam liyutamma bih. Mari ke tempat kita tidak kunut. Di atas qaul lagi 2 imam. Di dalam imam fiqh ahli sunnati wal jamaah. Maka orang tidak kunut. Saya belum pernah dengar lagi orang Perlis
Pi negeri lain, tengok tu imam tak kunut, dia duduk belakang, subhanallah, subhanallah. Kita tak pernah dengar. Tapi ada orang, dia main ke Perlis, dia buat terkejut 6 hari 6 malam, tak kunut. Aku balik qadha. Alhamdulillah, kita mengajar sadrul rah, dada yang luas di dalam fiqh. Saya bagi tahu, walaupun ada perbezaan pandangan fiqh, tapi orang di Perlis tahu ini pandangan fiqh yang mu'tabar di kalangan ulama. Tak pernah ada 2 imam solat disebabkan kerana seorang nak kunut, seorang tak kunut. Tak ada. Tapi bab lain, negeri lain, wallahu ta'ala alam, saya pernah dengar cerita sembahyang 2 imam lah. Kerana walaupun umum, tak ada orang Perlis pergi tegak terkejut. Tu imam, bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahi rabbil alamin, terkejut. Allah, bismillah, tu imam tak terkejut. Di Perlis kami tak dengar bismillah, dia tak terkejut. Dia tahu itu khilaf yang mu'tabar. Tapi kalau tak biasa terlatih, dia main Perlis, dia terkejut. Tu imam tak bismillah, jadilah Fatihah tak cukup ayat. Tu imam tak sah salat, dia kata. Tapi dia pergi Masjidil Haram, dia pergi Masjid Nabi, dia salat, dia tak sah. Sah sebab dia jauh daripada kita. Rupanya sah berdasarkan kepada lokasi negeri, ataupun mereka pun sebenarnya mufarakah juga tu imam sebab tak kunut. Kita, siapa yang duduk di Jordan, dia tahu macam-macam salat. Tak kunut, ada tempat kunut, ada tak kunut. Saya di Abdul Rahman bin Auf, Syekh Salah tak kunut, rahimahullah Khalidi, Syekh Salah Khalidi tak kunut. Masa Syekh Safar musafir, ada orang ganti, dia kunut, orang tua tu kunut. Saya masih ingat masa tu. Satu kampung buat terkejut, saya dia tak biasa dengan kunut. Tapi dia bagi tak, ada Syafi'i, aku Syafi'i, tak adalah isu. Dia hujah dan ada innama ju'ila al-imam liyutamma bi. Saya bagi tahu hatta kepada orang-orang yang mungkin mentarjihkan, setuju dengan tarjihat yang kita buat di Perlis, kalau dia menjadi imam di negeri yang ulul amrinya memerintahkan supaya kunut subuh, dia hendaklah kunut, taatkan ulul amri dalam hal itu, kerana itu bukan perkara yang mungkar. Kerana ada orang tanya, saya ni jadi tu imam di Selangor macam mana? Saya duduk tak kunut di rumah. Kunut, kerana itu perintah ulul amri di situ, dan ia bukan sesuatu yang mungkar. Bismillah dengan jahar, kerana itu juga qaul yang mu'tabar di kalangan imam-imam ahli sunnati wal jamaah. Di Perlis telah dipilih oleh ulul amri qaul mensirkan bismillah dan tidak kunut berterusan waktu subuh. Dada Islam lebih luas daripada golongan yang suka mengkafirkan, dan kita tengok jadi fenomena, tak kunut, Wahabi sesat, masuk neraka. Tak semayang, tak apa, tapi jangan tak semayang pi kunut. Nah, dia takut. Macam-macam ada. Sebab itu maka ini adalah keluasan fiqh yang disebut, saya nak sebut dalam hal ni apabila kita membaca hal-hal khilaf di kalangan para ulama. Dan para ulama terlihat seperti Ibn Taimiyah rahimahullah dalam hal ni. Orang tak apa sebut Ibn Taimiyah kerap. Contoh, baca. Ada orang dia tak minat Ibn Taimiyah, dalam tulisan kita sebut Al-Imam An-Nawawi, kita sebut Ibn Taimiyah. Dr. Yusuf Al-Qaradawi dia kata fala'allahu ahabbul ulama ila qalbi. Barangkali Ibn Taimiyah paling aku sayangi. Dia Azhari, ini Azhar. Maulana Abul Hasan An-Nadwi dia Hindi, alim besar, dia tulis Al-Hafiz Ibn Taimiyah. Ada orang tak setuju dengan Ibn Taimiyah, dia buat cerita Ibn Taimiyah taubat lah, nak cerita taubat, kononnya Ibn Taimiyah ni taubat. Tadi saya dapat satu orang, dia duk hantar konon Ibn Taimiyah taubat pada tahun 707 daripada mazhab dia.
Ibn Taimiyah meninggal tahun 728. Lagi 21 tahun dia duduk tahun mana? Takkan dia taubat tahun tu 20 tahun dia hilangkan diri. 21 tahun dia menulis. Anak murid Ibn Taimiyah Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah tulis Siyar A'lamun Nubala, tulis Tabaqatul Muhaddisin, tulis tentang syekh dia. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Banyakkan orang tahu Ibnu Katsir sebab ada tafsir Ibnu Katsir. Murid Ibn Taimiyah meninggal tahun 774. Murid Ibn Taimiyah. Sehingga dia minta dia dimakamkan tepi syekh dia Ibn Taimiyah rahimahullah. Dan dia dikatakan mazhabnya Syafi'i. Hatta muqaddimah tafsir Ibn Katsir itu diambil daripada tulisan Ibn Taimiyah rahimahullah ta'ala. Ibn Taimiyah laisa bin nabi, dia bukan nabi. Lahu akhta. Ada kesalahan pandangan dia, ada kesalahan seperti mana orang lain. Tapi baca Ibn Taimiyah jauh lebih besar. Saya sebut banyak kali. Ada orang komplain saya, dulu saya sebut. Baca Ibn Taimiyah. Perleh tak baca Muhammad bin Abdul Wahab. Tetap baca buku Muhammad bin Abdul Wahab. Sebab Muhammad bin Abdul Wahab, dengan saya tidak mau menghina mana-mana para ulama dengan sumbangan mereka, tidaklah ada apa-apa yang besar nak dibandingkan madrasah Ibn Taimiyah. Dia bukan ahli fiqh yang besar, tidak juga muhaddis. Dia menulis, melakukan islah pada zamannya, dan ada pandangan tentang pandangan-pandangan, sebagian pandangannya ada sumbangannya. Dr. Wahbah Zuhaili memujinya, Al-Qaradawi memujinya. Mereka juga bukan aliran Saudi. Ramai orang memujinya. Tapi diperleh, orang kata Wahabi perleh tidak pernah menjadikan muqarrar kitab Muhammad bin Abdul Wahab. Tak. Tentu baca mana rujukan fatwa ke, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, tak ada. Orang perleh pun tak tahu Muhammad bin Wahab mana. Wahab joy apa balik dia berkenai. Saya menyebut hal ni, hatta Al-Albani rahimahullah, kita mengambil tasihat Al-Albani rahimahullah, sumbangannya banyak di dalam mentasih dan mentad'ifkan hadis. Dan kita juga dalam masa yang sama menyatakan pandangan-pandang fiqh Al-Albani sebahagiannya sempit dan sebahagiannya tidak melihat kepada realiti fiqh yang lebih luas. Kita tidak bermazhab dengan mazhab Al-Albani. Kita bermazhab dengan mazhab majoriti umat pada mazhabnya 4. Lihat pada semua fatwa-fatwa negeri Perlis. Cumanya bezanya kita tidak terikat. Mereka yang kata mereka mazhab Syafi'i pun, mereka pun sebenarnya ambil kaul lain juga, kan? Tengok bola, sorok pendek, dah tak mazhab Syafi'i. Menyanyi lagu, ada muzik, lagu raya, dah tidak mazhab Syafi'i. Zakat pendapatan, dah mazhab Hambali. Dan banyak lagi mereka juga terkeluar. Cumanya dia nampak kita, dia tak nampak dia. Kita lebih luas kerana kita bukan saja bab muamalah, kita juga bab. Masa musim Covid, pakat semayang tak cukup 40 juga, walaupun ada qaul Muzani dan seumpamanya, tapi itu bukan qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Keluar mazhab juga. Perleh, bukan kita nak puji kita, dan memang daripada awal, dia kata mula dengan mufti ni, no, tahun 1930-an lebih, hal ini telah dimasukkan. Tahun 48 secara rasmi telah dimasukkan dalam Perlembagaan Negeri Perlis. Ini cerita lama, sudah lebih daripada separuh kurun. Hal ini ada di negeri ini. Dia berkata pasal apa? Nak ubah? Tak ubah. 70 tahun lebih lah. 80 tahun hampir. 80 tahun. Benda ini berada di dalam Perlembagaan Negeri Perlis. Hampir satu kurun. Dan itulah realiti tempat ini. Bagi yang masuk dan ingin berkenalan dengan apa yang ada. Kan? Wallahu ta'ala alam. Cuma saya sambung sikit lagi. Jadi apa yang membedakan, apakah yang kita tegaskan di dalam pengurusan kita di negeri ini?
Saya sebut sikitlah bab ni. Yang kita tegaskan soal-soal usul. Di negeri ni memang di masjid zikir lompat-lompat kita tak bagi. Nak buat huha-huha kita tak bagi. Nak berbomo-bomo kita tak bagi. Nak eksploitasi ambil duit orang pasal ada orang mati kita tak bagi. Melainkan ada kerja yang jelas, korek liang ke apa tak apa. Yang ni kita tak bagi. Yang ni kita tak bagi. Nak buat karut-marut kepercayaan, pi letak capal di depan supaya kita sujud ke arah capal macam seperti tempat tu, yang ni kita tak buat. Yang ni kita tak buat. Masalah fiqh kita iktiraf keluasannya. Masalah perkara-perkara yang Nabi tidak lakukan, tidak di dalam mazhab Hanafi, tidak Malik dan tidak Syafi'i dan tidak Hambali, kemudian mereka melakukannya, mereka menyandarkan itu kita mazhab Syafi'i, padahal tidak ada dalam mazhab Syafi'i, tidak Hambali, tidak Maliki, tidak Hanafi. Itu kita tak lakukan, dan kita cuba mengawal, dan alhamdulillah jarang tuan-tuan dengar bomo hebat daripada Negeri Perlis, jarang. Alhamdulillah. Kalau ada pun terkejut. Lepas tu ada bomo Siam, kalau orang nak jadi Siam mampilah. Yang tu kita tak payah hak orang agama lain. Muslim tak. Amalan-amalan yang jelas ataupun begitu jelas, pendapat yang sangat kuat melarangnya, kita walaupun ada mungkin satu dua kaul terpencir membenarkannya, kita melihat kepada maslahah, melihat kepada logik yang kuat, melihat kepada keadaan umat Islam, maka kita tidak benarkan karut-marut itu jika dilakukan. Yang lain kita entar. Habis itu tak boleh. Sebab tu kita tak, hatta tuan-tuan di Perlis, tuan-tuan tengok, imam tak pegang tungkat bila khutbah. Ada orang kata, wih, dia kata salah tu. Dalam fatwa kata, tak kata salah. Fatwa kata, memang ada kaul di kalangan ulama yang menyatakan khutbah pegang tungkat. Ataupun batang busar panah. Ataupun apa saja. Tapi kita mentarjihkan pandangan yang menyatakan Nabi hanya pegang tungkat itu sebelum beliau ada mimbar. Setelah ada mimbar, tak. Jadi di Negeri Perlis tak ada. Habis itu tak ada lah. Oh, jadi kalau pegang tak sah lah. Yang hampir sambung ni buat apa? Satu negeri yang pegang tungkat tu, kalau tak pegang tak sah. Dia tak ada kerja. Tak ada kerja. Fiqh tu bukan kedangkalan sebegitu, memilih kaul dan mentarjihkan kaul. Kaul-kaul yang kita pilih ada alasan dan boleh baca alasan-alasan kita. Maka jika orang tu mengamalkan kaul yang sebaliknya yang dipilih oleh kita di dalam kehidupannya persendirian, tidak kita membantahnya ataupun mengambil tindakan. Mungkin kita berhujah, kita kata daif. Tapi kalau dia dengan hal dia, keluarga dia, tidak dianggap sebagai kesalahan di sisi agama. Sekarang kecoh di media sosial, kita sedang beralih ke zaman fasa kemarau dan kebuluran disebabkan krisis makanan dan perang dunia ketika bakal tiba. Ada Rusia dan NATO. Apakah pendirian sunnah dalam hal ini? Tuan-tuan, ramalan, sebelum tu ramalan, macam-macam benda orang ramal. Saya pernah duduk di Jordan masa perang Teluk. Macam-macam andaian akan keluar Imam Mahdi dan seumpamanya. Semua, sebahagian tu disebut dalam mimbar. Tapi kita ramal, manusia ramal. Kita baca buku-buku Al-Fitan wal Malahim. Sebahagian para ulama bila tengok munculnya tanda-tanda asyratus sa'ah, tanda-tanda kiamat tertentu, sama ada yang sughra, terutama yang sughra, yang kecil-kecil ni, mereka kata mungkin kiamat dah dekat. Tapi sebenarnya
beratus tahun kemudian kiamat belum berlaku. Saya nak dengar dulu pergi habis saya sebut. Sebagian kata zaman kita ini teruk, inilah zaman yang Nabi maksudkan. Tapi kita tengok zaman zaman kemudian berlaku lebih teruk daripada zaman yang tu yang berlaku. Sehingga para penyair menyatakan nu'ibu zamanana wa ma'ibu illa fina wa ma li zamanina aibun illa siwana. Kita memaibkan zaman kita, tidaklah aib itu melainkan pada kita. Tidaklah keaiban pada zaman itu melainkan kita sendiri. Tetapi apabila ada tanda-tanda manusia bergolak, ramalan moden kononnya tengok ada tanda-tanda kemarau berlaku, maka tak salah untuk setiap orang bersiap sedia takut benda tu berlaku. Peperangan belum berlaku, tapi Quran kata wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah wa min ribatil khail turhibuna bihi aduwallah wa aduwakum. Bersiap sedialah kamu untuk menghadapi mereka daripada kekuatan, daripada kuda-kuda yang bertambat. Suruh ada kekuatan. Tapi dalam hadis Nabi kata la tatamannau liqa'al adu. Jangan kamu bercita-cita untuk bertemu dengan musuh. Tapi Quran suruh bersiap sedia. Hatta Nabi SAW ajar jangan membazir, ajar supaya simpan daging apabila musim kemarau. Dan kita apabila mendengar hal ini, kemungkinan-kemungkinan ini, dan ada logiknya, peperangan berlaku, kemungkinan merebak peperangan, panas menurut ramalan yang lihat kepada secara saintifiknya, mungkin itu di tangan Allah Ta'ala, kemungkinan boleh berlaku kemarau. Setiap orang mengambil langkah menyimpan, seperti dalam surah Yusuf alaihi salam, dia suruh simpan. Jika dibimbangi kemarau akan berlaku, setiap orang. Cuma kita macam itulah. Orang kita ni patutnya bukan musim ni, terutama semua kita, tanah banyak, macam orang Perlis ni tanah banyak, kita sayang kita tak tanam tepi rumah kita. Tanaman apa pun kita tak tanam depan rumah kita. Kita tanam rumput dia, senang, tak payah buah baja. Itu kadang-kadang rumah sapu pun tak, tanah bawah, minta bantuan kat orang, tak cukup duit nak beli ikan, nak beli sayur. Padahal sebahagian sayur tu boleh tanam tepi rumah dia. Ini sepatutnya dalam sepanjang masa, dan saya bukan nak mengugut tuan kita ke apa, dan bahawasanya bersiap dalam hal-hal yang seperti ini adalah sesuatu yang baik. Wallahu ta'ala alam. Ada soalan lain? Ada orang sementara sampai petang tadi dia duk sibuk tanya saya nak ni. Sementara dia nak bersiapkan tu pelancaran tu, ada orang duk tanya saya banyak sangat lah. Saya nak abang soalan-soalan yang saya tak jawab. Saya kira kata mufti sampai tak tahu dunia berlaku apa ni. Cerita ada siapa ke, mana tokoh apa ke ditimpa penyakit apa ke pun tak tahu. Betul ke ada penyakit lakunan ke apa. Saya bagi tahu benda-benda ni saya tak nampak keperluan untuk saya ulas. Banyak sangat. Min husnil islami mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Tanda baik Islam kita ni tinggal benda yang tak ada kaitan dengan kita. Cuma saya nak sebut umum untuk diri saya dan tuan-tuan juga. Di dalam kehidupan beragama ni kita saya nasihat diri saya lah, tuan-tuan juga mungkin manfaat. Agama ni, agama itself, religion itself, dia bukan entertainment, dia adalah hidayah. Agama membenarkan entertainment. Manusia kadang-kadang dia nak bergembira, tapi agama jid, agama kesungguhan. Dakwah bukan entertainment, dakwah bukan hiburan, ilmu bukan hiburan, dakwah kesungguhan, perjuangan untuk hidup,
perjuangan untuk membela agama. Para sahabat tak kenal hal ini. Mereka kenal Islam yang mereka pegang ialah Islam yang mana mereka berjuang untuk membebaskan manusia daripada kesesatan kepada cahaya. Ini yang Rib'i bin Amir sebut, yang selalu kita sebut dalam khutbah kita. Apabila Rustam tanya dia, kenapa dia mari? Oh, Islam pasal apa mari? Jauh ni, nak lawan Parsi yang besar. Al-Imam Ibn Kathir menyebut dalam Al-Bidayah wa Nihayah, ungkapan ni kata Maulana Abul Hasan Ali An-Nadwi, orang tak kenal Rib'i ni, sahabat kecil, tapi madrasah Nabi punya pendidikan mengeluarkan orang seperti Rib'i. Very simple punya jawapan, tapi very clear message tentang Islam. Apa dia? Bukan main nak buat entertainment, sebagai tuan-tuan semua nak gelak kat saya malam ni. Saya akan kasar, kadang-kadang kita kuliah, kita bagi orang suka sikit supaya tak mau bagi dia mengantuk dan semua. That is okay. Tapi kuliah bukan entertainment. Jadi penceramah agama bukan satu kita bukan pelakon. Ni saya tak sebut siapa-siapa, saya cerita umum. Seperti Rib'i bin Amir, apabila ditanya kenapa kamu datang, kata saja kami pun nak tengok negeri hangpa juga. No. Allahu ba'athana linukhrija man syaa min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, min jawril adyani ila adlil Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah. Allahu ba'athana, Allah yang menghantar kami. Zaman pemerintahan Umar bin Khattab, dia tak kata Umar menghantar kami. Ini tugasan menyampaikan agama. Ia bukan entertainment, tugasan menghiburkan hati rakyat, tapi ia adalah tugasan yang Allah berikan kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Allah yang mengeluarkan kami. Linukhrija man syaa, untuk kami mengeluarkan sesiapa yang Allah kehendaki, min ibadatil ibad ila ibadatillahi wahdah, daripada mengabdikan diri sesama hamba kepada hanya mengabdikan diri kepada Allah, min jawril adyani ila adlil Islam, daripada kekejaman agama-agama kepada keadilan Islam, wa min dhiqid dunya ila si'atid dunya wal akhirah, daripada dunia yang sempit kepada keluasan dunia dan akhirat. Itulah Islam yang dibawa oleh para pendakwah, yang membuka dunia supaya melihat kesempitan dunia dengan keluasan akhirat. Dengan itu mereka menyeberang membawa Islam merata-rata, dan Islam mencapai kemuncaknya. Mereka tak ada pakaian yang hebat. Rib'i pergi dengan mengikat kepalanya dengan tali saja menghadapi kehebatan kerajaan Rustam. Walaupun demikian selekeh kadang-kadang kelihatan sebagian tentera Islam, tetapi mereka telah menawan Rom dan Parsi, dan dunia tunduk kepada mereka. Orang Islam pada hari ini, pemimpin-pemimpin dunia, kereta mereka mengalahkan kereta pemimpin-pemimpin barat. Rumah mereka mengalahkan pemimpin barat. Pendakwah-pendakwah hari ini jauh lebih hebat dibandingkan apa yang ada kepada para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tetapi agama kita tidak sehebat mereka, kerana mereka ada ikhlas. Kita semua kekurangan ikhlas, kerana mereka mempunyai tasawur, mempunyai gambaran yang jelas apa itu Islam yang mereka bawa kepada manusia. Dengan Islam yang macam-macam kita hari inilah, mungkin saya jugalah yang mungkin tak tepat dalam bawa, sehingga sebahagian orang entertainment show Islam, tukar fashion tudung ni jadi Islamik, daripada tak pakai jadi semuanya boleh diniagakan, semuanya memburu likes di medsos, di media sosial. Mudah-mudahan Allah menyelamatkan kita minal fitan ma zahara minha wa ma batan. Allah menyelamatkan kita daripada fitnah, apa yang zahir dan apa yang tersembunyi,
terutama saya yang dhaif ni, dan tuan-tuan juga, mudah-mudahan insya-Allah. Allah Ta'ala alam. Pada malam ni kita nak buat sedikit, tuan-tuan tunggu Ustaz, pelancaran promosi perkampungan sunnah yang akan berlangsung pada 17, 18 dan 19. Dan tuan-tuan akan tengok ni, supaya rakaman pada malam ni juga merakamkannya, dan orang-orang di luar daripada Perlis ni yang menonton siaran ini mengetahui bahawasanya Perlis 17, 18, 19 ada perkampungan sunnah, dan seluruh Malaysia dijemput. Dan saya memberitahu, alhamdulillah perkampungan sunnah ni dah rupatan 2 tahun kita tak buat. Kita buka saja, memang kebanyakan hotel telah penuh, dan ramai banyak homestay juga telah penuh. Tuan-tuan yang nak buat homestay, ada homestay, tolong war-warkan supaya dapat ramai lagi orang luar yang akan datang. Dan kita tahu Masjid Alwi ini akan dipenuhi 3 hari dengan banjiran kedatangan tetamu-tetamu daripada luar seluruh negara kepada perkampungan sunnah ni. Dan mudah-mudahan dengan pelancaran ni akan menggalakkan dan menyemarakkan semua kita yang hadir ni untuk sama-sama kita bergerak kempen supaya orang datang perkampungan sunnah. Tak apa, biar sampai memang melimpah pun setiap tahun, tapi biar semua orang datang. Dan kita ada program yang banyak insya-Allah, dan mudah-mudahan Allah rahmati dan kita dapat menjalankan program tersebut dengan jayanya. Dan saya minta jabatan saya ni, semua yang ada yang hadir ni, untuk sama-sama untuk kita tengok, tuntun tunggu sekejap untuk kita lancarkan program. Terima kasih. Assalamualaikum.